Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zanis bin Muhammad Zamri dari unit PSB 2 dan hari ini saya akan menjalankan tugasan 2 iaitu pembentangan page. Okey, ini merupakan rancangan pengajaran harian pendidikan seni visual tahun 4 di Sekolah Kebangsaan Sungai Esap Kuantan Pahang dan nama saya Muhammad Zanis bin Muhammad Zamri. Okey, minggu yang saya pilih adalah minggu ke-15. Hari adalah hari Isnin, tarikh 11 bulan 4, 2022 tahun 4 dedikasi. Masa 9 hingga 10 pagi. Tempoh masa adalah 60 minit. Mata pelajaran pendidikan kesenian seni visual. Dan sebelah kanan saya itu merupakan gambar buku teks tahun 4. Okey. Unit yang dipilih dalam buku teks ataupun yang terletak dalam buku teks adalah unit 8. Hello, hello, apa khabar? Tema buatan manusia, tajuk halaman. Bidang 2, membuat corak dan rekaan. Teknik kandungan, penghasilan karya kreatif. Menghayati karya seni. Standard pembelajaran. Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan inovatif dalam bidang membuat corak dan rekaan. Berdasarkan yang pertama, penentuan tema dan tajuk. Kedua, penjanaan idea. Ketiga, pelaksanaan proses. Keempat, kemasan akhir. 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. Objektif pembelajaran. Pada akhir PDPC, murid akan dapat menghasilkan produk rekaan kreatif daripada bidang membuat corak dan rekaan iaitu halaman dengan menggunakan media dan bahan yang berlainan. Memahami tentang penghasilan produk rekaan yang kreatif mampu menjana pendapatan. Yang ketiga, berkebolehan mengaitkan seni dengan kehidupan seharian dan menerangkan proses penghasilan karya di hadapan rakan-rakan. Yang keempat, mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual seperti jalinan, ruang, imbangan, dan kontra yang ada pada karya halaman. Yang terakhir, mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dan teknik dalam penghasilan karya, teknik halaman. Seterusnya, kriteria kejayaan. Murid berjaya menghasilkan sebuah karya halaman dengan mengaplikasikan bahasa seni visual seperti jalinan, ruang, imbangan dan kontra pada karya melalui penggunaan bahan serta melakukan proses dan teknik yang betul. Seterusnya adalah persepsi estetik. Tempoh masa adalah 10 minit. Yang pertama, pengurusan bilik darjah. Guru memberikan arahan ringkas dan mudah difahami untuk memulakan pengajaran. Yang kedua, seinduksi. Guru menayangkan slide dan video pengajaran dan pembelajaran berkaitan penghasilan produk kreatif halaman sebagai rujukan murid. Guru memberikan penerangan dan demonstrasi dan murid perlu mendengar serta memberikan tumpuan. Guru akan bertanyakan soalan berkaitan video yang ditayangkan setelah murid selesai menonton video. Guru memanggil setiap seorang murid berbangsa Melayu, Cina dan India untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai pemahaman terhadap halaman. Okey. Di bahagian catatan pula adalah merupakan gambar rajah dan link YouTube pengenalan halaman tahun 4. Ini bukanlah link video ini bukanlah untuk cara membuat karya halaman manakala ia menerangkan apa itu halaman. Okey. Seterusnya adalah teori pada bahagian persepsi estetik dan seinduksi. Teori yang sesuai, yang berkaitan dan sesuai adalah teori kognitif. Strategi adalah berpusatkan guru kerana guru menerangkan semuanya bergantung pada guru sahaja. Okey. Teknik adalah teknik dia penerangan. Kaedah adalah video demonstrasi. Konsep 5P adalah pengabung jalinan. Habit of mind adalah pemerhatian. Iaitu murid-murid perlu memberi perhatian ketika guru menunjukkan ataupun menayangkan video dan slide. Okey. ABKK adalah mengingat dan memahami. Murid perlu mengingat apa yang
perlu ingat apa yang guru tayangkan, apa yang guru terangkan dan memahami apa yang guru diterangkan tersebut. Kemahiran yang ada dalam bahagian ini adalah kemahiran set induksi. Okey. Seterusnya, aktiviti PDPC, aplikasi seni, tempoh masa 10 minit. Okey. Guru menerangkan definisi pualaman dan teknik pualaman menggunakan slide kepada murid. Guru menerangkan penggunaan alat dan bahan yang digunakan. Guru mempersembahkan demonstrasi aktiviti pualaman. Guru mempersembahkan pelbagai bahan dalam menghasilkan pualaman. Guru menunjukkan cara membuat pualaman. Guru memastikan murid mengetahui definisi dan cara menghasilkan pualaman sebelum memulakan aktiviti seterusnya. Okey. Di bahagian tepi, kembali pula kita di bahagian catatan, iaitu kita dapat gambar rajah slide ataupun gambar rajah slide teknik pualaman yang ditayangkan oleh guru untuk diterangkan kepada murid. Okey. Ini gambar rajah dan link YouTube penghasilan produk kreatif menggunakan karya pualaman. Ini adalah video demonstrasi ataupun video cara untuk membuat karya pualaman. Okey. Seterusnya, mempunyai peta iting yang iaitu peta buih. Peta iting ini terdapat di dalam slide ketika penerangan, iaitu ini merupakan peta iting alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya pualaman. Okey. Teori yang bersesuaian di bahagian ini adalah teori humanis. Strategi dia adalah berpusatkan guru. Teknik adalah teknik penerangan. Kaedah yang digunakan adalah simulasi, iaitu guru menunjukkan cara untuk menghasilkan karya pualaman terlebih dahulu sebelum murid melakukan. Konsep 5P ialah penyerapan, iaitu murid memahami dan akan membuat sebentar lagi apabila selepas murid akan buat selepas guru mengajar. Habit of mind, berfikir dan imajinasi, kerana murid perlu berfikir dan berimajinasi apakah idea yang perlu dilakukan untuk menghasilkan karya pualaman. KBKK-nya ialah mengitlak, iaitu memahami dan mengaplikasikan apa yang dipelajari ke dalam penghasilan karya. Kemahirannya adalah kemahiran penerangan. Okey, seterusnya ekspresi kreatif. Tempoh masa adalah 30 minit. Okey. Yang pertama, murid melihat beberapa video YouTube serta contoh produk kreatif dan produk berkaitan goodies bag sebagai rujukan dan sumber ilham kepada murid-murid. Murid diberikan tugas untuk menghasilkan produk kreatif hasil daripada pualaman dan mengaitkan produk yang dihasilkan mampu menjana pendapatan. Murid perlu menghasilkan produk yang hendak dihasilkan perlulah bersesuaian dengan tajuk iaitu DIY goodies bag dan mengikut tema unik dan istimewa. Seterusnya, murid boleh menghasilkan produk menggunakan media dan bahan yang berlainan. Seterusnya, murid yang mempunyai sebarang persoalan boleh berhubung terus dengan guru. Murid dikehendaki mengemas dan membersihkan meja setelah selesai menghasilkan karya pualaman dan guru mengumpul dan memilih hasil kerja murid. Okey, di bahagian kanan iaitu di bahagian catatan adalah gambar sumber ilham penghasilan goodies bag, iaitu gambar goodies bag yang dihasilkan. Okey, antara produk kreatif hasil pualaman, itu gambar rajahnya. Yang pertama itu adalah menjadikan penanda buku. Yang kedua, karya pualaman dijadikan tempat mengisi peralatan menulis. Jadikan seperti berbentuk cawan dan dihiasi dan dengan mata dan sebagainya untuk dijadikan lebih menarik dan boleh dijual untuk mendapatkan apa orang kata, untuk mendapatkan pendapatan. Okey. Teori yang ada di dalam ekspresi kreatif ialah teori konstruktivisme. Strategi ialah pembelajaran masteri. Teknik dia
kawalan kelas. Guru berjaya mengawal kelas dengan baik. Kaedah adalah kaedah individu ataupun berpusatkan murid. Okey, konsep 5P ialah penggayaan dan pemulihan. Penggayaan. Okey. Habit of mind adalah murid memerhati apa yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Okey. KBKK adalah mereka cipta. Mereka cipta iaitu menghasilkan karya pengalaman dengan baik dengan idea yang tersendiri. Okey. Seterusnya adalah kemahiran. Kemahiran yang diterapkan dalam ini adalah penggunaan bahan sumber. Kemahiran penggunaan bahan sumber di mana kita merujuk pada gambar-gambar di internet dan sebagainya, karya-karya pengalaman di internet untuk dijadikan sumber idea untuk menghasilkan karya. Okey, seterusnya adalah apresiasi seni. Apresiasi seni bertempoh masa 15 minit. Okey. Murid yang dipilih untuk membuat apresiasi sambil menayangkan hasil karya kepada rakan-rakan. Murid menjelaskan pengalaman dan perasaan semasa menghasilkan karya dan menerangkan bahasa seni visual yang terdapat pada karya. Murid menjawab pertanyaan guru tentang nilai dan kepentingan teknik pengalaman dalam menghasilkan karya. Okey, di sini kita dapat lihat ataupun kita dapat faham bahawa guru akan bertanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan teknik pengalaman dan murid akan menjawab. Itu menandakan jika murid itu dapat menjawab soalan guru, itu bermakna murid itu memahami apa yang isi pelajaran pada waktu tersebut. Okey, seterusnya adalah penutup. Penutup kognitif. Murid mendengar penjelasan guru secara ringkas, isi pembelajaran pengalaman tentang isi pembelajaran pengalaman. Penutup sosial, murid menjawab kuis yang diberikan oleh guru sebagai peneguhan kepada murid dan diberikan ganjaran. Okey. Kat sini jelas menunjukkan, di bahagian ini jelas menunjukkan bahawa guru memberikan kuis kan. Okey. Kuis antara aplikasi kuis yang kita guna adalah aplikasi Quizizz. Digunakan untuk quick quiz ataupun kuis cepat. Antara soalan di dalam quick quiz tu merangkumi senaraikan alat dan bahan yang digunakan, jenis corak bagi teknik pengalaman. Pengalaman merupakan proses pengasingan antara bahan apa dan bahan apa. Okey. Teori. Teori yang sesuai di bahagian apresiasi ini dan penutup adalah teori kognitif. Strategi adalah berpusatkan murid. Teknik iaitu gallery walk. Iaitu gallery walk, kita pusing bilik seni, kemudian melihat karya-karya yang telah dihasilkan oleh murid-murid. Murid-murid dapat melihat karya yang rakan-rakan mereka hasilkan sendiri. Okey, konsep maafkan saya. Kaedah iaitu blended learning, di mana kita menggabungkan pembelajaran secara bersemuka, iaitu secara bersemuka dan secara alam maya, iaitu menjawab kuis menggunakan aplikasi Quizizz. Itu sudah menjadikan penggabung jalinan. Okey, konsep 5P seperti saya terangkan tadi, penggabung jalinan antara pembelajaran secara fizikal dan secara online ataupun atas talian. Okey. Dan penilaian itu bermakna membuat apresiasi itu merupakan penilaian di dalam konsep 5P. Okey. Habit of mind, penyelesaian masalah. Ini saya dapat saya rasa ini penyelesaian masalah di bahagian quiz. Itu quick quiz. Murid-murid mampu menyelesaikan masalah dengan menjawab soalan yang diajukan yang diberikan oleh guru di dalam aplikasi tersebut. Okay. Seterusnya adalah KBKK, membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan di mana murid membuat apresiasi dan menjawab persoalan guru dan menjawab segala persoalan guru dan menilai rakan-rakan punya hasil karya. Itu adalah membuat kesimpulan. Kemahiran di sini adalah kemahiran penutup. Kemahiran penutup isi pembelajaran, iaitu
setelah habis pembelajaran, kita perlu sedikit penerangan ringkas daripada guru dan menjawab kuis. Kemudian kelas akan selesai pada waktu tersebut. Okey, aktiviti PK21. Maafkan saya. Tadi yang saya jelaskan ialah quick quiz menggunakan aplikasi Quizizz. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah alat dan bahan, cat, minyak, air, penyepit, CD, kain, kertas, ribbon, gunting, benang, selotip, gam, bahan hias, kertas A4, sabun dan pewarna makanan. Ini merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan karya pualaman. Dan seterusnya adalah buku teks, muka surat 72 hingga 76. Di mana muka surat ini menjelaskan tentang teknik pualaman. EMK yang telah jelas sekali iaitu kreativiti dan inovasi. Kebat dia mengaplikasikan dan menilai. Mengaplikasikan apa? Pengajaran yang telah diterangkan oleh guru, mengaplikasikan dengan menghasilkan karya pualaman, menilai dengan membuat apresiasi seni karya sendiri dan karya rakan-rakan, dengan melihat karya rakan-rakan. Okey. Nilai ia adalah kerjasama dan bertanggungjawab. Kerana kerjasama untuk mengemas kelas dan tanggungjawab adalah untuk bekerjasama bersama rakan-rakan untuk menghias kelas dan bertanggungjawab kerana selepas habis melakukan aktiviti terus mengemas kelas. Itu adalah tanggungjawab murid di dalam kelas. Tahap penguasaan dia 3. Pentaksiran atau penilaian menentukan penggunaan bahasa seni visual, media, teknik dan proses yang sesuai dalam aktiviti penerokaan. Kehadiran 25 hingga 25 orang, perkaran penuh. Refleksi yang perlu dihasilkan ialah refleksi kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan sekiranya setelah habis menggunakan PH ini, apakah mesti mempunyai kekuatan, mesti mempunyai kelemahan dan apakah penambahbaikan yang perlu ditambah untuk mengurangkan kelemahan tersebut. Okay. Ini adalah lampiran DSKP musuh yang berkenaan. Okay, buku teks dan itu sajalah. Sekian saja daripada saya. Maafkan saya atas kesilapan yang saya lakukan ataupun kekurangan dalam arti saya. Okay, semoga ianya lengkap dan menepati segala syarat. Okay, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.